Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sambung kitab Risalah Tauhid. Agak lambat sikit kerana ada panggilan apa? Majlis makan-makan. Bila makan ni tak boleh tolak lah. Itu lambat sikit. Biasalah malam Jumaat kan. Macam majlis ada. Kita berhenti pada perbahasan fardu kifayah yang terakhir. Fardu kifayah yang terakhir dah ni. Bukan fardu ain lah. Bila sebut bukan fardu ain, dia agak susah lah fardu kifayah. Susah sikit lah. Yang mana kita dah lalu yang fardu kifayah adalah ta'alluq muka surat 73 Rumi tu. 73 sifat-sifat yang berta'alluq, 74 ta'alluq qudrah, 77 ta'alluq iradah. Masuk 81 malam ni ta'alluq 81 ta'alluq ilmu dah lepas dah. Dan ta'alluq sama' dan basar. Bila ianya perbahasan ta'alluq, maka ia adalah perbahasan fardu kifayah. Siapa tak faham tak berdosa dalam bab ni. Dan dia agak susah sikit dan ada beberapa istilah yang tak boleh tak boleh nak tolong dah dengan istilah-istilah yang mudah. Tak boleh dah. Terpaksa guna istilah yang standard. Sebab apa? Sebab tu perbahasan dia adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Macam mana pun, kalaulah kita dapat faham yang fardu kifayah ni, maka ianya besar pahala. Pahala apa? Pahala wajib lah ke fardu. Dan menyebabkan akidah kita lebih kukuh. Kerana kita bukan belajar fardu ain je. Melangkaui ke fardu kifayah. Ya, kita dah bahas yang agak paling payah sekali adalah ta'alluq qudrah dan iradah. Dan ianya telah kita dah lepas. Bila dah lepas, yang susah telah lepas, iaitu ta'alluq qudrah dan iradah. Ta'alluq ilmu tak susah sangat. Kita dah bahas sebelum ni. Masuk kita ta'alluq sama' dan basar pun tak berapa susah sangat, tapi agak susah juga, tapi taklah sesusah qudrah dan iradah. Kalau kita dah lepas qudrah dan iradah, sama' dan basar kacang. Kalau qudrah dan iradah, ta'alluq qudrah dan iradah tak lepas, maka sama' dan basar kalam agak susah sikitlah. Okay. Muka surat 81 Rumi, Jawi muka surat 52. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ta'alluq sama' dan basar. Maka kedua-dua sifat itu, iaitu sama' dan basar, tertentu ta'alluq kepada maujud, kepada yang maujud. Maujud aja. Maujud ni bahasa Melayu wujud. Ada.
Jadi kedua-dua sifat sama' dan basar takluknya adalah kepada yang ada, kepada perkara yang ada. Uh, sama ada yang ada tu, sama ada yang ada tu, yang maujud tu, yang ada itu wajib atau harus. Bila kita sebut wajib dalam masalah akidah, bukan buat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Wajib buat. Bukan. Bukan. Yang wajib, mestilah kena buat. Kan wajib. Kalau tak buat berdosa. Itu wajib pekah, itu wajib syarak. Yang kita, bila dalam masalah tauhid, bila sebut wajib, maknanya Allah. Orang Melayu panggil Allah. Kalau bahasa kitab, dia kata Allah dan sifat-sifatnya. Tapi orang Melayu dia tak cakap gitu. Dia sebut Allah lah. Allah. Bila sebut Allah, sekali lah semua sekali dengan sifat-sifat. Itu cara orang Melayu cakap. Jadi, bila dalam masalah tauhid, akidah, sifat 20, bila sebut wajib, okey, wajib, maknanya Allah lah tu. Allah lah. Jadi, Allah itu ada ke tak ada? Ada. Sebab tu dia kata, takluk sama' dan basar adalah pada perkara yang ada, maujud, yang ada. Sama ada yang ada itu wajib, iaitu Allah. Allah kan ada. Ataupun yang harus, kita lah harus. Dalam masalah tauhid, bila sebut harus, bukan bermaksud nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Itu harus pekah. Harus akidah, bila kata harus, dengan maksud itu adalah makhluk. Ataupun sesuatu perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Harus. Selain daripada Allah. Allah wajib. Makhluk harus. Nah, itu dia punya istilah. Jadi untuk kita faham sifat 20 ni sebenarnya, kita kena faham istilah dia lah. Kalau kita duk faham, ambil wajib pekah, ambil wajib tasawuf, ambil harus tasawuf, ambil harus pekah, untuk faham tauhid, tu yang tak faham. Sebab definisi kita, ta'rif tu. Jadi bila kata ta'alluq tu masih dah jadi bahasa Melayu, ta'alluq. Yang kita dah bahas dah sebelum ni panjang lebar. Jadi sama' dan basar. Sama' ni mendengar, basar ni melihat. Ta'alluq dia, kaitan dia adalah ataupun kena mengenanya sama' dan basar, melihat dan mendengar, mendengar dan melihat. Kena mengenanya pada perkara yang maujud, pada perkara yang jenis ada. Banyak kali dah bagi contoh, jenis ada. Segi empat. Ada tak? Tak ada. Handphone ada. Hitam ada. Petak tak ada. Itulah ada cerita yang tu lah. Yang ulang-ulang yang sama je. Jatuh tak ada. Bergolek tak ada. Berpusing tak ada. Kurus tak ada. Gemuk tak ada. Semua tak ada. Itu jenis tak ada. Ada yang jenis ada. Iaitu zat ataupun handphone ni ada. Itu jenis ada. Jadi bila sebut maujud ni, adakah yang jenis ada? Yang jenis ada. Iaitu bila sebut jenis ada, maknanya Allah lah. Allah ada. Makhluk kita ada juga. Kita ni ada, kita panggil harus ada. Allah kita panggil wajib ada. Kerana tu dalam kitab kita kata, sama ada yang maujud itu wajib, sama ada yang ada itu wajib, atau harus, ataupun harus. Makhluk lah selain pada Allah. Jadi bila kata Allah melihat dan mendengar, ta'alluq inkishaf, kita dah bahas ketika membahaskan sama' dan basar. Bila? 6 bulan lepas kot. 6 bulan lepas dah bahas sama' dan basar. Itu nak faham sama' dan basar bukan kelas dia ni. Kelas ni cerita ta'alluq aja. Sama' dan basar kau tak faham, kena masuk 6 bulan lepas punya kelas. Jadi Allah melihat, mendengar, inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Dengan maksud ternyata, terterang, terbuka. Sebab tu tak boleh sorok dari sudut apa yang kita buat, makhluk buat, tak boleh sorok daripada Allah. Kerana Allah maha melihat. Maha melihat. Basar dengan maksud terbuka, terterang, ternyata. Tak boleh sorok.
Ya. Macam tu juga apa yang kita cakap, walaupun seorang-seorang, Allah Maha mendengar. Sama. Walaupun orang lain tak dengar, Allah dengar. Kerana sama mendengar tadi, takluk dia adalah inksyaf, terbuka, terterang. Jadi tak boleh sorok, sama dan basar. Maka takluk sama dan basar adalah perkara maujudat, maujud saja, iaitu yang wajib ada iaitu Allah. Mendengar maksud sama mendengar. Allah mendengar dirinya sendiri. Sebab mana ada dirinya sendiri? Wajib tu Allah. Jadi sama. Allah mendengar Allah. Allah mendengar dirinya sendiri. Mana ayatnya? Sama ada yang maujud itu wajib. Wajib tu Allah lah. Jadi Allah mendengar tak dirinya sendiri? Ya. Dan Allah ada sifat-sifat makni kan? Qudrah, iradah, ilmu. Maka Allah mendengar dirinya sendiri. Allah, bila kata Allah mendengar dirinya sendiri, mestilah takkanlah dia dengar yang lain tapi diri sendiri dia tak dengar. Itu dimaksudkan bila kata Allah mendengar sama. Sama tu kepada yang ada, maujud, ada. Dan ada tu Allah. Allah pun ada juga kan? Okay, Allah ada. Maka bila Allah itu ada, maka Allah mendengar Allah lah. Mendengar dirinya sendiri. Settle. Basar, melihat. Melihat yang wajib. Wajib tu Allah. Maka Allah melihat dirinya sendiri. Okay. Dan Allah mendengar juga yang tadi yang wajib, ni harus pula, iaitu makhluk. Allah mendengar makhluknya. Allah mendengar yang harus. Allah mendengar makhluknya. Allah mendengar makhluknya. Memanglah Allah mendengar makhluknya. Allah mendengar dirinya dan makhluknya. Begitu juga Allah melihat dirinya sendiri dan makhluk. Makhluk tu harus. Dan makhluk. Jadi, itu maksud, maka kedua-dua sifat itu tertentu takluk, kaitan dia yang kena-mengena dengan yang maujud. Sama ada yang maujud itu wajib, iaitu Allah, ataupun harus, ataupun makhluk. Allah melihat dan mendengar dirinya sendiri, Allah melihat dan mendengar makhluk. Yang jenis ada. Jadi kalau kita kata, adakah Allah mendengar dan melihat bulat? Bulat. Bulat ada tak bulat? Segi empat. Segi empat. Adakah Allah melihat segi empat? Kalau kita tengok, dia ada khilaf. Tapi kita ambil dalam kitab kita. Bila kita tengok sini, Allah tak melihatlah segi empat. Tapi segi empat ni Allah tahu tak? Tahu ilmu, ta'aluk ilmu. Walaupun ada khilaf kata Allah melihat juga segi empat, tapi tak apa. Kita ambil sebab maujud. Segi empat tak maujud, dia sungguh. Segi empat ni, dia bukan ada, tapi dia sungguh. Kitab ni, dia ada lagi sungguh. Bukti dia ada ni. Kitab. Sungguh dia ada. Tapi, antara lain lagi, merah. Merah ni ada. Buktinya dapat tengok dengan mata. Maka dia ada. Cuma jenis dia menumpang aja. Maka merah ini adalah ada dan sungguh. Okey. Petak, dia tak ada. Tunjuklah mana ia segi empat. Segi empat tepat mana? Segi empat sama. Segi empat tepat dia panggil. Segi empat sama. Segi empat tepat. Mana segi empat? Tu. Kena mana ada kena kat sini, kena sini, kena buku, kena kitab. Mana ada? Maka segi empat tak ada. Tapi sungguh. Sungguh tu maksud tidak dapat dinafikan ia segi empat. Tapi tak ada. Dia bukan jenis maujud. Segi empat ni. Maka adakah Allah melihat dan mendengar segi empat? Tak. Takkan Allah tak tahu? Kejap. Tahu takluk ilmu. Allah tahu. Ianya segi empat. Tapi Allah melihat tak? Tak. Habis Allah melihat apa? Allah melihat kitab ni, Risalah Tauhid. Allah mendengar kitab Risalah Tauhid. Mendengar mana boleh Risalah Tauhid? Dia bukan ada suara. Yang itu kena ngaji balik. Ya bahawasanya sama Allah mendengar, sama ada bunyi ataupun tak ada bunyi. Allah mendengar kitab ni. Kita tak boleh dengar kerana lemahnya pendengaran kita. Kita hanya boleh dengar bila ada gelombang. Gelombang bunyi. Allah mendengar tanpa perantaraan, tanpa alat. Maka Allah boleh mendengar kitab dan Allah boleh melihat dia. Allah boleh mendengar bunyi
dan Allah boleh melihat bunyi. Kita hanya boleh mendengar bunyi, melihat bunyi tak boleh. Allah boleh mendengar dan melihat bunyi. Allah boleh mendengar dan melihat kitab ni. Petak segi 4. Segi merah ni Allah boleh mendengar dan melihat merah yang ada dekat sini. Mendengar dan melihat. Kita hanya boleh melihat je merah. Mendengar kita tak boleh. Nak melihat merah pun, yang kita dapat lihat merah pun kena terang. Tak boleh gelap. Kalau gelap tak nampak. Tapi kalau terang sangat pun tak nampak. Macam matahari. Kalau jauh sangat tak nampak. Merah ni walaupun dia ada. Dekat sangat pun tak nampak. Jauh sangat pun tak nampak. Oh, walaupun kita nampak merah, sebab merah ni ada, itu pun banyak syarat. Allah inkishaf, iaitu tanpa perantaraan, tanpa ada. Allah nampak dan Allah dengar merah ni. Kita hanya boleh nampak, kita tak boleh dengar merah. Nak dengar merah macam mana? Dia mana? Dia bunyi. Kita bila sebut dengar, mesti bunyi. Allah tidak. Itu bahas samak basar dulu, lama dah ni, 6 bulan tu. Okay. Jadi, Allah melihat kitab risalah tauhid ni. Tapi, Allah melihat dan mendengar. Samak dan basar. Tapi Allah tidak melihat segi 4. Sebab segi 4 tak ada. Nak lihat macam mana tak ada. Sebab tu kata, sama ada, maka kedua-dua sifat itu tertentu takluk kepada yang maujud, yang ada sahaja. Segi 4 mana ada? Segi 4 sungguh. Dia tak ada. Segi 4 ni sungguh. Maka Allah tahu ke? Allah tahu. Bila tahu, Allah yang bersifat ilmu, tahu ianya segi 4. Tapi tak melihat. Kita pun tak melihat segi 4. Tu, mana? Mana segi 4? Mana segi 4? Tu. Tu. Ini kitab. Tu. Ini biru. Tu. Tak ada. Mana ada segi 4? Walaupun ada khilaf kat situ lah, kita ambil pendapat dalam kitab kita gitu. Jadi, bila kata Allah melihat yang maujud, yang jenis ada, Allah melihat dan mendengar. Jenis tak ada, dah tak ada nak melihat mendengar macam mana? Pelik soal. Allah mendengar tak perkara yang tak ada? Allah mendengar tak sesuatu yang tiada? Tak center tu orang tanya gitu. Dah tak ada dengar lihat macam mana? Yang ada lah mendengar melihat. Sebab tu dia kata maka kedua-dua sifat itu tertentu takluk kepada maujud, yang ada aja. Sama ada yang ada, yang maujud itu wajib, iaitu Allah. Mestilah Allah melihat dirinya sendiri. Allah melihat dirinya sendiri. Okey, kudrah ada tak? Kudrah, sifat Allah pula. Allah wujud. Qidam lah, kita ambil qidam. Qidam ada tak? Qidam tak ada. Sifat salbiah, qidam, tidak ada permulaan. Baqa' lah, baqa'. Kekal. Baqa', sifat salbiah, baqa'. Baqa' ada tak? Baqa' mana ada? Baqa' tu kekal. Kekal tak ada. Ya Allah tak kekal. Siapa kata Allah tak kekal? Kita kata kekal tu tiada. Tapi sungguh tidak dapat dinafikan Allah itu kekal. Tapi kekal itu tiada. Maka Allah tidak melihat dan mendengarlah kekal baqa'. Sebab baqa' tu mana ada? Habis yang ada apa? Yang ada dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada. Qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam tu ada. Maka Allah melihat tak qudrah? Qudrah kan ma'ani. Ma'ani kan satu sifat yang bangsa ada, jenis ada. Qidam, baqa', wujud, khilaf ulama. Di antara ada dengan tiada. Wujud. Qidam tak ada, baqa' tak ada, mukhalafatu lillah wa tak ada, qiyamu binafsih tak ada, wahdaniyah tak ada. Tapi sungguh sifat salbiah. Tapi qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam ada. Hayah atau lagi ada. Sebab dia jenis ada. Kalau kita tengok balik, kan? Kita tengok balik, ini macam ulang balik lah. Benda ni sepatutnya tak ulang dah. Takut-takut lah. Ada orang yang ni, yang pening-pening ke tengok ni. Qudrah. Ni. Muka surat 32 tu. Qudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikat qudrah adalah satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri. Sabit tu sungguh. Berdiri itu ada. Pada zat Allah. Ada pada Allah. Ada kan? Iradah ada pada Allah. Qidam tak ada. Jadi Allah melihat tak qudrah?
Ya, Allah melihat kudrah Allah. Kudrah. Kita tak boleh lah. Kita pun ada kudrah. Ada kederat. Ada ring kita ni. Tapi kita tak boleh nampak ring kita. Mana kudrah kita? Mana kekuatan kita? Mana boleh nampak kekuatan? Kekuatan itu. Mana kita boleh nampak? Sebab Allah tak bagi nampak. Hakikatnya dia ada. Dia jenis maujud, jenis ada. Jadi Allah, antara sifatnya adalah kudrah. Kudrah tu jenis ada. Dia tak sama dengan qidam, baqa', mukhalafah. Tak sama. Qidam, baqa', mukhalafah tadi, sifat salbiah, dia jenis, bukan jenis ada. Tapi sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu sama, ayah sama, basar, kalam tadi, sifat ma'ani yang 7, dia jenis ada. Bila jenis ada, maujud, yang ada pada Allah, maka setiap yang ada, sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Itu ayat dia. Setiap yang ada, sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Jadi bila setiap yang ada sah tu maksudnya boleh. Cuma kenapa tak boleh, kita tak nampak? Kita tak nampak, Allah tak bagi nampak. Kita tak nampak, Allah tak kuatkan pendengaran dan volume ataupun kekuatan telinga ataupun pendengar dan pelihat kita, Allah tak kuatkan, tak nampak. Lepas tu kita tak nampak kuman. Kalau Allah kuatkan, nampak kuman. Malah boleh nampak yang ada. Malah boleh dengar yang ada. Kenapa kita tak boleh dengar dinding? Kenapa kita tak boleh dengar buku ni? Tak dengar. Tak dengar. Sebab Allah tak bagi dengar. Hakikatnya, setiap yang ada, sah tu maksud boleh. Sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Allah ada tak? Allah ada. Sah untuk dilihat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kat surga nanti boleh melihat Allah. Jadi yang ada sah. Jadi maka setiap yang ada Allah boleh dengar dan lihat. Itu dia kata kat situ. Maka kedua-dua sifat itu tertentu takluk kepada yang maujud yang ada. Sama ada maujud itu wajib, iaitu Allah, dan sifat-sifat Allah, iaitu sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu sama', semua Allah boleh lihat. Allah melihat qudrah. Allah melihat sama', basar, kalam. Dan Allah boleh juga melihat yang harus, iaitu makhluk yang dicipta. Selain pada Allah pun Allah melihat. Janji jenis ada. Bukan jenis tak ada. Kalau jenis tak ada, bukan takluk melihat, mendengar. Dah tak ada. Nanti dia akan sebut tu. Macam petak tadi lah. Ulang balik. Petak ni bukan jenis ada, jenis tak ada. Petak ni, segi empat ni. Jenis tak ada. Dia cuma sungguh aja. Amrut faham-faham je dia. Jatuh. Syuuuh. Jatuh. Tergolek. Jatuh dan tergolek bukan jenis ada. Yang jatuh tu buah kelapa. Yang tergolek tu buah kelapa. Mana jatuhnya? Mana tergoleknya? Mana ada? Yang ada gitu. Buah kelapa. Berpusing. Pusing ada. Pusing pun tak ada. Jadi bila tak ada, Allah tak melihat dan mendengar lah. Maknanya Allah tak tahulah buah kelapa jatuh. Tahu tak aluk ilmu. Kan sebab tahu. Ini dengar dan melihat. Okay. Jadi maknanya Allah tahu buah kelapa tu jatuh dan bergolek. Tapi Allah tidak melihat buah kelapa tu jatuh. Sebab Allah melihat buah kelapa. Jatuh tu Allah tak melihat. Sebab jatuh tu mana ada. Tu, tu buah kelapa. Memang Allah melihat. Jatuh. Pecah. Jatuh pecah. Allah tidak mendengar dan melihat pecah. Kerana pecah bukan jenis ada. Dia jenis sungguh. Habis Allah melihat apa? Buah kelapa yang telah terbelah dua. Itu Allah lihatlah. Yang terbelah dua tu lah pecah. Pecah tak ada. Faham. Sungguh aja pecah. Kena faham. Jenis ada, jenis sungguh. Tapi tak ada. Kena faham tu dulu. Itu perbahasa lama dah ni. Jadi maknanya Allah tak tahulah buah kelapa pecah. Tahu tak aluk ilmu. Maka Allah tahu ianya pecah. Tapi Allah tidak melihat pecah. Allah melihat buah kelapa yang telah terbelah dua. Itu lihat. Dan mendengar. Tapi pecah tak? Sebab pecah bukan jenis ada. Okey. Berapa kali dah ulang tu. Itu maksud, maka kedua-dua sifat itu tertentu takluk kepada yang maujud, sama ada yang maujud itu wajib atau harus. Yang buah kelapa tadi haruslah. Yang wajib tadi tu Allah sendirilah, wajib. Dengan syarat, ada lagi dengan syarat. Yang harus ini maujud kerana ada yang harus tidak maujud. Alamak. Ada ke yang harus? Saya bagi contoh tadi makhluk. Dengan maksud adalah. Tapi dia sebenarnya lebih luas daripada makhluk, iaitu yang harus. Harus ni adalah boleh ada, boleh tak ada kan?
Harus ni boleh ada, terima tak ada, terima ada, terima ada, terima tak ada. Itu lebih luas. Untuk faham, kita faham makhluk dulu. Bila sebut makhluk, dah ada lah sebab tu nama makhluk. Kalau tak ada, tak nama makhluk lah sebab tak ada. Itu secara sempit untuk faham mula-mula. Tapi sebenarnya bukan makhluk, harus. Harus tu apa? Perkara ada, perkara tak, perkara boleh ada dan boleh tiada. Macam mana? Mari kita tengok. Ini fardu kifayah susah sikit. Dengan syarat harus ini maujud, harus ini ada. Kan harus kan ada kan? Harus ini ada kerana ada yang harus tidak maujud. Ada yang jenis harus tapi tak ada. Tak maujud. Macam tadilah jatuh pecah apa semua tadi. Dan dia nak bagi contoh lain. Dia harus tapi tak ada. Tak maujud. Bukan jenis ada. Tapi harus. Contoh buah kelapa jatuh. Buah kelapa jatuh. Dia harus pecah dan harus tak pecah. Tiba-tiba pecah. Pecah tu harus. Dan pecah tu harus. Tak pecah pun harus. Itu contoh buah kelapa tadi. Kita tengok yang ini. Kerana dia kata ada maujud yang tidak maujud, maksud tidak ada. Maujud tu adalah wujud. Tidak ada, tidak maujud, tapi harus. Tak maujud tapi harus. Seperti mungkin. Mungkin tu boleh ada, haruslah mungkin tu. Dia mungkin makhluk, kainat, harus, masiwallah, alam. Semua tu kalau untuk mudah faham sekali, orang awam faham sama je semua. Mungkin ke, kainat ke, harus ke, makhluk ke, masiwallah ke, selain pada Allah ke, sama je untuk mudah faham. Sebenarnya dia ada beza. Dia ada beza. Tapi untuk kita mudah faham ni sama je, iaitu bukan Allah. Maujud mungkin bukan Allah. Harus bukan Allah. Masiwallah bukan Allah. Makhluk bukan Allah. Kainat bukan Allah. Mudah kata. Selain daripada Allah, itulah dia. Itu untuk mudah faham je. Secara detail tak tepat tu, tapi untuk mudah faham ambil yang tu dulu. Jadi seperti mungkin. Makhluk lah harus ni mungkin. Mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Di dalam ilmu Tuhan yang tidak hendak jadikan seperti beriman Abu Lahab. Kenapa saya dah tutup mute hidup balik? Saya dah mute dah semua. Okay. Jadi contohnya dalam ilmu Allah, Allah tak nak jadikan Abu Lahab beriman. Allah tak nak jadikan Abu Lahab beriman. Macam mana kita boleh kata Allah tak nak jadikan? Kan Allah suruh semua orang beriman termasuk Abu Lahab. Allah suruh kan? Semua orang beriman. Yang satu hantar Rasul. Tapi dalam kitab kita kata Allah tak nak. Allah tak nak. Tu dalam ilmu Tuhan yang tidak hendak, tak naklah tu, tidak hendak dijadikan, tak nak jadi, tak nak biar Allah tak nak ianya terjadi. Apa yang Allah tak nak ianya terjadi? Seperti beriman Abu Lahab. Abu Lahab beriman, Allah tak nak ianya jadi. Allah tak nak. Dan Allah tak jadikanlah. Tapi dalam masa yang sama Allah suruh Abu Lahab beriman. Ini pun kita dah bahas sebelum. Suruhan Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Tak semestinya berlaziman. Tak semestinya. Bila Allah suruh, maknanya, apa kan? Bila Allah suruh, macam mana nak cakap? Suruhan Allah dan redha Allah, ramai baru-baru masuk. Gangguan ni, gangguan. Ya. Walaupun Allah suruh, macam ni. Walaupun Allah suruh, tapi bila Allah suruh, kemudian Allah takdirkan
yang Allah takdirkan tu, perbuatan Allah itu tak semestinya apa yang Allah suruh. Tu banyak nak sebut tadi kan. Tukar pula. Jadi kalau katalah Allah suruh Abu Lahab beriman, tak semestinya Allah akan tentukan Abu Bakar, Abu Lahab. Allah suruh Abu Lahab beriman, suruh melalui Rasul. Tak semestinya Allah takdirkan ataupun Allah tentukan ketentuan Allah. Ketentuan Allah dan suruhan Allah. Tidak berlaziman. Saya buat apa tadi? Tukar. Ketentuan Allah dan suruhan Allah tak semestinya berlaziman. Berlaziman tu tak semestinya, tak automatik. Bila Allah suruh, tak semestinya Allah suruh ya, tapi tak semestinya Allah tentukan. Contohnya kalau Allah suruh Abu Lahab beriman, tapi Allah tentukan, Allah takdirkan Abu Lahab tidak beriman. Tu dia. Dia memang agak susah. Dan kita dah bahas kudrah iradah. Kalau tak dengar kudrah iradah, saya tak nak bahas panjang bab tu. Kenapa Allah suruh dia beriman? Abu Lahab beriman. Suruh. Tapi Allah takdirkan dia tidak beriman. Kalau Allah takdirkan dia tak beriman, kenapa Allah suruh? Tu kita dah bahas panjang lebar. Allah suruh buat baik semua. Mungkin takdir Allah masukkan dia dalam neraka. Dah Allah takdirkan dia siap-siap dah. Dia dalam neraka. Tapi Allah suruh dia beriman dan Allah suruh dia buat. Tapi Allah takdir masuk neraka. Maksudnya ketentuan Allah, takdir Allah tak semestinya berlaziman sama automatik bila Allah suruh. Maksudnya kalau dia buat maka mudah-mudahan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ya, dan Allah pun janji gitu. Ada faham tak? Jadi Abu Lahab Allah tak nak jadikan dia beriman. Tak nak. Ataupun bahasa lain, Allah telah takdirkan sejak azali. Bila sebut takdir, takkan Allah baru takdirkan. Mestilah Allah takdirkan sejak azali lagi. Yang Abu Lahab ni tidak beriman. Tapi Allah suruh Nabi dakwah Abu Lahab. Habis itu kalau Allah dah takdirkan dia tak beriman, kenapa Allah suruh Nabi dakwah dia? Itu berbahasan kudrah iradah, berbahasan lama punya. Panjang ceritanya. Kalau Allah dah suruh, janganlah takdirkan tak beriman. Dia suruh, lepas tu dia takdirkan tak beriman. Apa ni? Kita kata gitu. Kita yang tak faham. Macam mana dalam kitab kita kata, Allah tak nak jadikan, Allah telah takdirkan Abu Lahab tak beriman. Sejak azali lagi, ya. Daripada tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Surah Masad menceritakan tentang bahawasanya Abu Lahab dan isterinya, pak saudara Nabi. InsyaAllah satu ketika nanti, ketika ada jemputan-jemputan ceramah mana nanti kan, saya akan bawa satu tajuk Abu Lahab. Nanti kita nak faham Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dinamakan Abu Lahab, dan Abu Lahab ni pakcik Nabi dan sebagainya, dan adalah nantilah bila ceramah-ceramah nanti. Jadi bila kata dalam Quran dah tabbat yada Abi Lahabin wa tab, kalamullah, kalam Allah qadim, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kita rasa dulu-dulu orang dulu biasa nyanyi lagu tu sebelum macam muqaddam tu. Kalam Allah ni qadim, la yumallu sama'uhu. Tak boring, tak puas. Dengar banyak kali pun tak puas. La yumallu sama'uhu. Dengar tak boring-boring. Nak cerita apa? Kalamun qadim. Qadim tu maksud tidak ada permulaan. Qadim kan? Kalam yang qadim. Tabbat yada adalah kalamullah yang qadim. Bukan Allah baru tentukan Abu Lahab tu bila dia dah lahir. Bila dia lawan Nabi, bukan. Allah telah tentukan sejak azali lagi. Bahawasanya Abu Lahab tidak akan beriman. Tapi hanya Allah je tahu. Allah saja tahu. Dan ketika turun ayat ni, barulah orang makhluk tahu juga. Sebelum turun ayat ni, hanya Allah je tahu. Yang bahawasanya Allah telah tentukan Abu Lahab dan isterinya, walaupun dia pakcik Nabi sekalipun, adalah tidak beriman.
Okey. Jadi dalam ilmu Tuhan hanya Allah je yang tahu. Allah tak nak jadikan Abu Lahab tu beriman. Tak nak jadi. Jadi iman Abu Lahab tak ada. Berbeza dengan iman Abu Bakar. Allah nak nak Abu Bakar beriman. Buktinya dalam Quran juga. Apa? Ketika dia dan sahabatnya. Macam mana ayat tu? Li sahibihi la tahzan innallah ma'ana. Dalam Quran tu, ketika Nabi bersama dengan sahabatnya, Abu Bakar lah tu. Kemudian Nabi tu bagi tahu kat sahabatnya, jangan bimbang, Allah bersama kita. Kalamul qadim juga. Maka Allah telah tentukan sejak azali Abu Bakar beriman. Maka iman Abu Bakar tu ada. Sebab Allah takdirkan ianya akan beriman. Ketika itu tak beriman lagi, masa tu awal-awal lagi. Cuma dalam ilmu Allah Abu Bakar tu beriman. Cuma ketika itu tak beriman lagi lah. Tunggulah sampai masa dulu. Jadi ada beza. Abu Lahab, Allah memang telah takdirkan dia tidak beriman. Allah yang tentukan Abu Lahab tak beriman. Allah takdirkan Abu Bakar beriman. Tapi tak buat lagi. Tak buat lagi, belum lagi. Ini belum lagi. Cuma Allah memang akan buat. Yang mana Allah tentukan Abu Bakar akan beriman pada tahun-tahun sekian bersama Nabi sekian. Maka beriman ataupun kufur adalah harus. Beriman pun Allah boleh buat. Kufur pun Allah boleh buat. Harus bagi Allah untuk buat. Tapi bezanya iman Abu Bakar ada. Sebab apa ada? Dalam ilmu Allah, Allah akan buat nanti. Nanti tu maksud cerita awalan dulu. Tapi iman Abu Lahab tak ada. Sebab dalam ilmu Allah, Allah memang tidak takdirkan dia untuk beriman. Maka tak ada. Kita nak bincang apa ni? Kita nak bincang jenis ada dan jenis tak ada. Jadi iman Abu Bakar ada. Walaupun tak beriman lagi. Tak ada lagi. Malah Nabi Adam pun tak dicipta lagi. Tapi Allah telah takdirkan sejak azali lagi bahawasanya Abu Bakar itu akan beriman pada waktunya nanti. Dalam ilmu Allah, Abu Bakar akan beriman pada waktunya nanti. Maka iman Abu Bakar tu ada. Sebab nanti dia akan ada. Okay. Iman Abu Lahab, memang Allah telah takdirkan dia takkan beriman. Maka iman Abu Lahab tak ada. Nak cerita tak ada lah. Dah faham yang tu? Bawa baca. Seperti di dalam ilmu Tuhan yang tidak hendak, tak nak dijadikan seperti beriman Abu Lahab. Allah tak nak. Tak takdirkan. Maka tidak takluk samak dan basar. Maknanya samak dan basar Allah tidaklah melihat iman Abu Lahab. Sebab apa Allah tak melihat iman Abu Lahab? Dan tak mendengar iman Abu Lahab? Sebab Allah tak takdirkan, Allah tak nak membuat dia beriman. Maka dia tak ada. Iman tu tak ada. Abu Lahab ada, iman tu tak ada. Cerita pasal iman. Bila iman tu tak ada, bukan takluk samak dan basar lah nak melihat apa yang tak ada. Macam tadi, dia kembali balik lah. Dah ianya tak ada. Dah ianya tak ada. Nak melihat apa tak ada, nak mendengar apa tak ada. Ini bukan takluk dia lah. Tak ada kaitan lah. Tu je. Kalau ada, barulah ada kaitan dengan samak dan basar. Sebab samak dan basar, mendengar dan melihat, takluk dia, kaitan dia, kena-mengena dia hanya yang ada, maujud. Sedangkan iman Abu Lahab, Allah telah takdirkan memang tak ada. Allah je lah dalam ilmu Allah. Sebab tu dia kata kat sini. Seperti beriman Abu Lahab. Tak ada. Iman Abu Lahab tidak hendak dijadikan. Tak adalah akan datang. Maka tidak takluk samak dan basar. Kerana bertakluk ilmu Tuhan, bahawa Abu Lahab itu tiada beriman. Boleh tak? Jangan kita sempitkan harus tu jenis yang ada, yang baru dah ada, baru berbunyi. Jangan kita sempitkan situ. Harus ni dia lebih besar daripada itu. Harus ni termasuk iman. Iman kan harus. Kufur kan harus. Harus boleh ada, boleh tak ada. Sebab tu kalau kita belek sikit, kita detailkan sikit, kalau kita tengok samak basar muka surat
Muka samak, muka surat 41 tu Rumi tu. Ni. Kita tengok Sam'un tu hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadim, lagi azali, berdiri pada zat. Kita dah bahas banyak lebar ni. Dengan dia terang dan nyata, inkishaf pada tiap-tiap yang maujud. Sama ada yang maujud itu qadim, seperti ia mendengar akan kalamnya. Atau yang ada itu harus. Harus ni kita lah. Harus. Sama ada yang harus itu telah ada, atau yang lagi akan ada. Nampak? Dua je. Telah ada, Allah mendengar. Akan ada, Allah mendengar juga. Yang akan ada. Tak ada lagi, akan ada. Akan ada. Soluhi qadim. Ta'alluq soluhi qadim. Sama' dan basar. Jadi, Allah bukan melihat yang ada saja, yang telah ada, yang akan. Macam tu juga kalau kita tengok sama basar muka surat 42. Okey ni. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, basar ni. Berdiri pada zat Tuhan, maka dengan dia nyata dan terang meliputi pada tiap-tiap yang ada. Sama ada yang ada itu wajib seperti zat dan sifat Tuhan, atau yang ada itu harus, ya. Sama ada yang harus, yang telah ada, atau yang lagi akan diadakan. Itu yang cerita pasal iman tu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, iman Abu Lahab tak ada. Maka Allah tidak melihatlah ianya, bukan takluk sama' dan basar. Sebab tak ada. Okey. Dan tidak takluk keduanya itu kepada yang mustahil. Lagilah magic kalau boleh tak sama' dan basar, mendengar dan melihat, kaitan atau takluk atau fungsinya tidak yang mustahil, kerana tiada maujud wajah takluk inkishaf. Kerana macam mana kita nak fikir? Perkara itu mustahil. Macam mana Allah nak tengok dan nak tengok dan nak dengar? Mustahil ni kembali balik, ini bukan mustahil Melayu, bukan. Mustahil akal, mustahil akidah, mustahil tauhid. Takut mustahil Melayu pula pakai istilah mustahil Melayu. Kucing bertanduk mustahil, tak masuk akal. Tu Melayu punya bahasa. Bukan. Bila sebut mustahil, apa yang mustahil? Kucing bertanduk. Kucing bertanduk tak mustahil dari sudut akidah. Jadi kena faham, mustahil tu bukan mustahil Melayu. Okey. Mustahil tu adalah mustahil akal. Tak masuk akal. Bukannya contohnya kucing bertanduk. Kucing bertanduk menyalahi adat aja. Masuk akal kalau Allah nak buat, boleh je kucing bertanduk. Yang ni mustahil apa? Mustahil memang tak mungkin, tak masuk akal akan terjadi. Tak masuk akal, dia mustahil. Contohnya yang mustahil, anak Allah. Anak Allah adalah mustahil, isteri Allah adalah mustahil, Allah satu lagi, Tuhan satu lagi yang sama macam Allah adalah mustahil. Bila ini mustahil, macam mana kita kata samak dan basar melihat perkara yang mustahil? Sebab mustahil tu mustahil, iaitu tak mungkin ada. Macam mana samak dan basar nak memainkan peranannya untuk melihat dan mendengar, sedangkan ianya mustahil ada. Yang tadi tak ada. Ini mustahil ada. Yang tak ada pun macam mana nak melihat dan mendengar, dah ianya tak ada. Apa dah? Cakap macam orang mabuk dah. Benda tak ada nak dengar dan nak lihat. Dah tak ada. Itu tak ada. Cuma boleh ada, boleh tak ada. Cuma tak ada aja. Ini mustahil ada. Lagilah tidak melihat dan mendengar. Bukan takluk dia. Bukan kena-mengena dia. Sebab benda mustahil. Tak masuk akal. Mustahil. Okay. Maka susah sikit kan? Susah sikit lah. Ni fardu kifayah. Saya sebut ni. Dia agak susah sikit. Maka inkishaf ilmu ternyata terterang tahunya Allah itu, terbukanya inkishaf. Yang kita panggil kasyaf. Dia tu kasyaf. Maksudnya dia nampak perkara yang gaib. Mana nyata bagi dia perkara yang gaib. Terzahir baginya perkara yang gaib. Itu panggil kasyaf. Yang kita panggil, jangan main-main dia tu. Dia kasyaf, boleh tengok tembus kan, kasyaf kan.
Allah tu inkishaf, iaitu tembus. Nyata, zahir bagi Allah segala-galanya, mendengar dan melihat. Maka inkishaf ilmu, dia kata kat sini, tidak sama dengan inkishaf samak dan basar. Kita tahu, Allah, antara yang kita bahas sebelum ni adalah ilmu. Ilmu juga inkishaf, iaitu nyata, zahir, terang. Atau bahasa Melayu kita panggil tahu. 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 Jadi, bila Allah yang bersifat ilmu, maka Allah tahu. Tahu tu maksud ternyata, terzahir, terang. Faham. Faham Faham tak kena. Faham tak boleh, tak kena. Nyata bagi Allah. Terang. Okay. Bila Allah yang mempunyai sifat ilmu, terang bagi Allah. Okay. Dia kata kat sini, maka inkishaf ilmu, terangnya ilmu Allah ni, tidak sama dengan inkishaf samak dan basar. Samak ni mendengar. Bila Allah mendengar, maka terang juga. Terang dengan maksud, apa yang Allah dengar tu terang. Nyata, zahir bagi Allah. Ilmu pun nyata, terang, zahir bagi Allah. Samak pun terang, nyata dan zahir bagi Allah. Basar tu melihat. Sama juga bila Allah maha melihat. Bila Allah melihat, terang, nyata, zahir. Tak boleh disorok bagi Allah. Inkishaf juga. Nyata juga. Kalau kita melihat, kemudian bila kita melihat, kita faham. Sama tak melihat dengan faham-faham? Itu pun dah beza. Contohnya, kita memang faham dalam kepala tapi tak pernah lihat. Maka kita ada satu kepahaman. Bila kita lihat, maka kita faham dan lihat. Kita lagi faham, lebih lagi. Bila melihat, mendengar dan faham. Faham tu maksud ilmu. Lagi lebih. Lagi lebih. Itu pun ada beza. Bila kita melihat, kita boleh faham. Bila kita melihat, kita boleh ada ilmu. Bila kita fikir, kita boleh ada ilmu. Bila kita dengar, kita boleh ada ilmu. Boleh faham. Tiga tu pun dah beza makhluk ni. Makhluk. Allah lagi-lagilah. Maksudnya, kalau kita kata, contoh katalah samak dan basar Allah tak ada. Katalah tak ada. Maka Allah bersifat ilmu. Mengetahui. Ilmu. Jadi, bila apa yang terjadi, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Semua tahu. Cukup dah untuk tahu. Tapi, Allah melihat. Bila melihat, Allah tahu juga. Tahu juga tu yang tak kena bahasa tu. Sebab tahu-tahu ni, Allah tahu ilmu. Bila melihat, kalau kita makhluk, bila kita melihat, maka kita tahu. Bila kita mendengar, maka kita tahu. Dia semua pergi ke ilmu balik. Bila kita melihat, dia akan pergi, bertambah ilmu aku lepas aku lihat. Kaabah begini. Sebelum ni tengok dalam gambar. Selama ni duk fikir-fikir orang duk cerita. Sekarang tengok dengan mata kepala sendiri. Maka ilmu yang ada tu bertambah. Tambahlah. Yang mana melihat tadi, dia akan kembali kepada bertambahnya ilmu. Kemudian kita dengar pula. Ketuk-ketuk dengar. Begitu Kaabah contohlah. Maka bertambah lagi ilmu. Akhir sekali semua pergi dekat ilmu tau. Mendengar pergi kat ilmu, melihat akan pergi kat ilmu. Allah tidak gitu. Hebatnya iaitu Allah maha ilmu. Ilmu tu satu cerita. Allah mendengar, dengar tu terang bagi Allah. Nyata bagi Allah mendengar tadi tu sesuatu perkara yang Allah memang tahu. Memang ada ilmu tentang perkara itu. Bila dengar, maka tahu lagi. Bukan tahu. Maka dengar, maka terang lagi. Terang tu, ataupun kalau nak pakai bahasa Melayu bolehlah. Tahu tu, lepas melihat, lepas mendengar, Allah tahu. Tahu tu tak sama dengan tahu ilmu. Sebenarnya tahu tak sesuai. Tapi untuk mudah faham, kita cuba dulu. Allah bersifat ilmu. Maka Allah tahu. Allah tahu tanah runtuh. Tanah runtuh. Maka Allah memang tahu tanah runtuh. Okay, Allah tahu. Kemudian, dan Allah juga basar, melihat. Maka kejadian itu pastinya Allah melihat. Dan Allah melihat, Allah tahu. Lepas Allah tengok, Allah tahu. Kita ambil guna tahu. Tapi tak tepat tahu. Kita ambil dulu tahu. Kemudian Allah mendengar tanah runtuh tu. Dengan Allah mendengar pun Allah tahu. Okey. Tahu ilmu Allah tanpa melihat dan mendengar, tahu lain. Tahu melihat Allah, Allah melihat, betul Allah tahu juga kan? Itu lain. Mendengar Allah, Allah mendengar tanah runtuh tadi, itu tahu lain. Jadi tiga tahu yang berbeza.
Sebenarnya bukan tahu. Sebab tahu tu ilmu. Untuk faham. Tahu Melayu. Tahu Melayu. Jelas dan nyata. Okey, kita cuba guna perkataan jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Cuba tukar je tahu kepada jelas dan nyata. Okay. Allah bersifat ilmu. Tanah runtuh tu jelas dan nyata bagi Allah. Allah tahu tanah runtuh. Okey. Allah juga Maha melihat. Bila Allah melihat, jelas dan nyata Allah tanah runtuh. Allah juga mendengar. Bila Allah mendengar tanah runtuh tu, jelas dan nyata tanah runtuh. Tahu tanah runtuh, jelas dan nyata Allah tahu dengan sifat ilmu. Jelas dan nyata kerana Allah Maha melihat tanah runtuh. Jelas dan nyata kerana Allah mendengar tanah runtuh. Tiga tu lain-lain. Tu. Bukanlah sekali pergi kat ilmu. Tidak. Ilmu lain, tengok melihat lain, mendengar lain. Dia nak bagi tahu yang tu. Nak dia lain. Kenapa? Mari kita tengok. Kenapa? Demikian juga inkishaf sama' mendengar tidak sama dengan inkishaf basar. Sama' dengan basar tak sama. Maksudnya jelas dan nyata Allah setelah Allah mendengar, jelas dan nyata baginya. Bila Allah melihat, jelas dan nyata bagi Allah. Tak sama dua tu. Tak sama tiga-tiga semua tak sama. Okay. Adapun hakikat tidak sama ini tidak dapat diketahui. Tak dapat kita nak lebih-lebih dah. Hanya Tuhan jua yang mengetahui hakikatnya. Maka sebab tiada sama antara tiga tu, kenapa tak boleh sama? Sama lah. Samakan je lah. Macam kita melihat, maka ilmu kita bertambah. Mendengar ilmu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sekaligus lah. Kenapa Allah tak boleh gitu? Kerana jika sama inkishaf pada ketiga-tiga sifat itu, okay, niscaya jadilah tahsilul hasil, menghasilkan yang telah terhasil. Maka iaitu mustahil bagi Allah yang menghasilkan yang telah terhasil. Contoh kalau Allah tidak melihat dan mendengar, Allah tahu. Nyata dan jelas bagi Allah, Allah tahu. Jika Allah tidak melihat dan mendengar pun Allah tahu. Jika Allah tahu, sebab Allah bersifat ilmu tahu, dan Allah mendengar, tahu yang sama juga. Kalau Allah melihat sesuatu itu, tahu yang sama juga. Jadi Allah mendengar, Allah tahu. Allah melihat, Allah tahu yang sama dengan yang mendengar, yang mendengar yang melihat tadi. Dan Allah tahu ilmu tadi pun sama. Jadi buat apa Allah mendengar dan melihat? Kerana sekadar Allah ada ilmu saja cukup dah. Tak gunalah mendengar dan melihat tu. Kalau Allah Maha melihat dan mendengar. Jika Allah Maha melihat dan mendengar juga, sedangkan melihat dan mendengar tu yang Allah tahu tu sama dengan Allah tahu saja walaupun tak melihat mendengar, maka jadilah tahsilul hasil, menghasilkan yang telah terhasil. Maka mustahil lah. Macam apa lah. Kalau tahu saja pun dah cukup dah. Kalau tahu Allah bersifat ilmu saja pun dah cukup. Buat apa melihat dan mendengar lagi? Sebab kalau melihat pun tahu yang sama, kalau mendengar pun tahu yang sama juga. Buat apa kalau macam tu? Maka lemahlah Allah ataupun mustahil lah bagi Allah kalau macam tu. Maka ilmu lain punya nyata dan terang, sama lain nyata dan terangnya. Basar melihat lain sama dengan basar. Lain nyata dan terang. Lain. Okay. Kalau kita ilmu lah, melihat, dengar cerita, bukan. Kita fikir saja, lain. Lain ilmu kita. Kita mendengar dan fikir, lain. Kita melihat, mendengar dan fikir, lain. Lain kan? Lain. Tiga-tiga tu. Jadi tahsilul hasil. Tapi kalau kita tak lain sekalipun, tak apalah, kita makhluk. Kita fikir, dah ada dah ilmu kita yang setelah kita fikir. Bila kita melihat, kalau aku tak melihat pun sama je aku fikir. Kita tak apalah macam tu, kita makhluk. Kita lemah. Maka kalau tak fikir, kalau tak tengok pun sebenarnya yang sama yang aku fikirkan. Tahsilul hasil. Melihat tu menghasilkan yang telah terhasil je. Aku tahu dah. Aku lihat, aku tahu dah. Aku dah fikir lama dah. Maka melihat dia tu tak gunalah sebab tak lihat pun dia dah fikir dah. Dah ada dah ilmu dia. Dengan fikir saja. Kalau makhluk lah. Melihat pun tak guna sebab tak ada ilmu bertambah pun. Sebab aku melihat, aku dah fikir siap-siap dah. Maka kita ni tahsilul hasil. Iaitu kita melihat menghasilkan yang telah terhasil. Kita tak apa, kita makhluk. Kalau Allah, lemah lagi tu. Buat apa nak ada sifat samak dan basar kalau sama dengan ilmu? Baik samak basar tak ada, buaya buta. Ilmu aja dah cukup. Buat apa ilmu tu? Buat apa samak dan basar tu?
Maka samak lain, basar lain, ilmu lain, inkisyaf dia. Maka bahagian ta'alluqnya 3 bahagian. Maka bahagian ta'alluqnya 3 bahagian. Ta'alluq saluhi qadim, iaitu patut dan layak pada azali. Tuhan mendengar dan melihat akan perkara yang harus, yang lagi akan diadakan. Akan diadakan, maknanya akan wujud. Dalam ilmu Allah akan wujud. Maka ta'alluq saluhi qadim, patut layak, ataupun kita kata kemampuan, kebolehan kalau nisbah manusia. Allah mempunyai kebolehan dan kemampuan. Itu kalau nisbah manusia lah. Allah kita tak boleh kata gitu. Kita kata patut dan layak. Mampu. Mampu tu lebih kepada makhluk. Tapi untuk faham je lah. Jadi, bagi Allah, walaupun makhluk tak ada lagi, zaman ataupun waktu saluhi qadim, waktu tu semua tak ada. Hanya ada Allah saja. Patut dan layak. Boleh dah kalau Allah nak melihat dan mendengar perkara yang ada. Sama ada dah ada, iaitu Allah sendiri, ataupun yang akan Allah buat. Maka patut dan layak. Boleh dah ada kebolehan untuk melihat dan mendengar. Apa perkara yang Allah akan buat nanti, yang mana Allah akan buat yang selari dengan ilmu Allah, yang ada pada ilmu Allah, yang Allah akan buat. Yang akan adalah melihat perkara yang harus lagi akan diadakan. Layak boleh dah. Bukannya bila Allah buat makhluk barulah Allah boleh lihat. Kalau tak buat tak boleh lihat. Tidak. Saluhi qadim. Kita dah bahas saluhi qadim banyak kali kan. Jadi patut dan layak ataupun kebolehan untuk Allah mendengar dan melihat perkara yang harus. Harus boleh ada, boleh tak ada. Tapi Allah telah tentukan tadi tu. Dalam ilmu Allah dia akan ada, yang mana dia akan ada nanti. Maka Allah dah layak dan patut dan boleh untuk mendengar dan melihat. Panggil ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim pula, iaitu tunai pada azali. Tuhan mendengar pada yang wajib. Wajib tu Allah lah sebut tadi. Wajib tu Allah. Bukan buat dapat pahala tak buat berdosa. Kan? Tuhan mendengar pada yang wajib. Mana Tuhan dengar dirinya sendiri. Iaitu seperti apa yang ia sendiri berkata. Allah kan berkata-kata. Maka Allah mendengar apa yang dia berkata. Melihat. Allah melihat dirinya sendiri. Yang wajib melihat yang wajib. Wajib tu Allah lah. Allah mendengar dirinya sendiri dan Allah melihat dirinya sendiri. Kenapa Allah melihat dirinya sendiri? Sebab ketika itu tanjizi qadim, hanya Allah je ada. Hanya ada je Allah. Jadi Allah melihat Allah. Allah mendengar Allah. Allah mendengar dirinya sendiri, Allah melihat dirinya sendiri. Iaitu Allah melihat akan zatnya dan sifatnya sendiri. Allah mendengar dan melihat qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam, hayah. Sebab itulah sifat Allah yang ma'ani. Zatnya Allah lah, diri Allah. Maka Allah melihat Allah, Allah melihat dan mendengar dirinya sendiri, Allah melihat dan mendengar sifat-sifatnya. Ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi hadis, tunai pada hari jadi, benda yang baru. Allah tentukan dia akan buat gini. Dia telah tentukan pada hari bulan sekian akan jadi. Maka bila sampai pada waktu yang Allah hendak tu, maka Allah yang bersifat qudrah menjadikan. Maka jadilah. Jadi apa? Barulah bila jadi, menjadikan makhluk lah. Tunai itu jadilah. Lulus, jadi. Telah terjadi. Pada hari jadi benda baru, makhluk yang Allah cipta. Maka Tuhan mendengar dan melihat akan yang harus, yang telah ada. Bila dah ada, Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat bila ianya mulai ada. Kenapa ia mulai ada? Sebab Allah telah tentukan sejak azali, Allah yang bersifat iradah telah tentukan bahawasanya nanti pada hari bulan sekian-sekian dia akan ada. Pada sampai waktu yang Allah telah tentukan, maka Allah yang bersifat qudrah buatlah apa yang Allah tentukan tu. Maka ada. Bila ada, ta'alluq sama' dan basar adalah melihat dan mendengar yang ada. Maka Allah melihat dan mendengar sebab dah ada. Habis pasal tak ada, ta'alluq saluhi qadim, mampu, boleh Allah nak melihat dan mendengar. Kemampuan tu ada. Cuma tak ada lagi. Tak ada lagi nak melihat dan mendengar macam mana? Tapi bila ada nanti boleh lah. Tak ada lagi, tak boleh lah.
Okey. Jadi tanjizul hadis terlaksana sewaktu dijadikan, terlaksanalah sewaktu dijadikan, iaitu Allah mendengar dan melihat hamba-Nya, makhluknya sebaik sahaja dijadikan. Tu takluk tanjizul hadis ada 3 bahagian takluk. Wallahu alam. Cukup sejam lah. Tauhid tak boleh lebih sejam. Nanti penilalat. Tak boleh lebih lagi fardu kifayah. Takluk kalam akan datang. Yang terakhir ni. Lepas ni huraian uluhiyah, istighna, iftiqar. Habis. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau tak faham, maka bersabar dan apa? Usaha. Susah hati tak faham tadi, Allah akan bagi pahala. Susah hati, susah hatinya tak faham kan? Allah akan bagi pahala. Dan jika tak faham, mungkin tak legi dah. Akal dia tak legi dah. Mungkin akal dia cerdik, boleh pergi mengaji yang lain, laju aja, akademik hebat. Maknanya akal dia boleh pergi. Cuma dia je banyak ponteng. Tu je lah. Sebab tu dia tu, sebab dia banyak ponteng. Ni siri yang ke-51. 51 dah Saya ikuti ustaz 30 kali. Tapi tak faham yang ni. Memang. Sebab dia ada 51, pergi ikut 30 apa-apa. Pergilah ikut 51 baru faham. Ini kalau dah ikut dah mengaji, cuba guru lain pula. Kadang-kadang tak faham yang ni, faham yang lain. Kadang-kadang tak faham yang ni, jawapannya dapat pada guru lain. Kadang-kadang cara sini tak faham dengan cara lain. Usaha. Usaha. Okey. Wallahu alam, tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan di hari waktu yang sama. Esok malam, kalau tak ada apa-apa, esok malam Kifayatul Muhtadi 9.30. Apa insya-Allah macam biasalah. Kifayatul Muhtadi. Kalau tak ada apa-apa sudah dan Misbahul Munir pun ada esok. Misbahul Munir malam esok mula-mula setengah jam, lepas tu Kifayatul Muhtadi sejam. Jadi sejam setengah lah, 9.30 sampai pukul 11. Yang maghrib macam biasalah, jadual tetap maghrib tu macam biasa. Lepas tu esok ada banyak sikit kuliah, banyak kitab esok. Esok ada Muniatul Musalli pukul 8.30 dekat hospital Tengku Ampuan Afzan tu, Kuantan. Macam biasalah, ada sambungan daripada, tak ingatlah kat mana sambungan tu, tapi kitab Musalli, Muniatul Musalli pukul 8.45 lah lebih kurang sampai pukul 10. Pukul esok pagilah. Lepas tu 12.20 Musalli juga, tapi dekat Masjid Tanjung Api, kitab Musalli juga. Masjid Tanjung Api. Kuliah Jumaat. Kemudian rukun semayang. Ya, rukun semayang. Kemudian lepas habis Jumaat tu tak ada semua. Maghrib kitab Jauhar Al-Mauhub dekat Masjid Unggudiah. Apa pun tak ingatlah, adalah maghrib. Lepas Isyak kitab Misbahul Munir. Lepas habis Misbahul Munir, akidah tu Misbahul Munir. Lepas Misbahul Munir habis, Kifayatul Muhtadi. Allah, banyak kitab esok. 5 kitab esok. 5. Jadi itu esok, itu jadual esok ah. Siapa yang boleh follow lah. Semua esok Facebook semua. Daripada duha, Jumaat, Maghrib, Isyak, semua Facebook. Saya tasbih kafarah dan salat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Risalah Tauhid fardu ain sampai siri ke berapa? Saya tak ingat siri ke berapa, tapi sampai muka surat 71. Sekarang muka surat 82. Sampai muka 71. Saya ingat siri ke 40, 43, 44 kot. Macam itulah. 40 lebih, tak ingat. Rasa 44 sampai 44. 45 tu dah fardu kifayah rasanya lah. Cek balik. Tapi muka surat sampai 71 sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.